Okay, so dalam video kali ni saya nak discuss soalan question nombor 8 live worksheet 1.3. Okay, so kita tengok soalan nombor 8 dulu. In an experiment, so dalam eksperimen given 30 gram aluminium react with 100 gram Br2. Okay, so maksudnya kita diberi dua reaktan dan reaktan tu adalah aluminium dan satu lagi adalah Br2. Yang dia bagi kat sini, mass aluminium adalah 30 gram and mass Br2 equal 100 gram. Okay, to form aluminium bromide AlBr3. Okay, so dia dah bagi dia punya AlBr3, dia punya formula. Okay, so AlBr3. Okay, itu dia punya equation. So, kalau kita buat equation, automatic lah. Maksudnya bila kamu tulis, kamu mesti balancekan equation. So, bila kita nak balancekan equation kat sini, nak buat macam mana? Macam kita belajar sebelum ni lah. Kita belajar, maksudnya the most complex kita letak berapa? Nombor 1. So, yang ni adalah the most complex lah sebab paling banyak atom. Al. So, lepas tu Al nak balance kiri kanan. Kalau kita tengok right side dah ada 1. Left side pun dah ada 1. Okay. Br. Kalau ikut right side ada 3. Belah left side punya ada 2. Ada 2 kat sini. So, macam mana kita nak samakan dia? Kita darab dengan 3/2. Okey, macam ni pun betul. Tapi kalau kita nak buat ratio, nak buat perkadaran, nak buat calculation, macam susah sikit bila benda tu dalam bentuk fraction. Okey, so macam mana kita nak buangkan fraction tu? Kita darabkanlah dengan, darab berapa ni nak kena darab ni? Okey, so kita darabkan, kita nak hilangkan nombor bawah ni, kita darabkan dengan 2. So, bila kita darab 2, dia akan jadilah 2Al tambah 3Br2 and dia punya produk jadi 2AlBr3. Lepas tu bolehlah check adakah sama ke tak sama left side dengan right side. Okey, Al ada 2 sama Br 3 darab dengan 2 6, 2 darab 3 6. So dah balance. So ini adalah dia punya balance equation. So make sure kalau kamu tulis equation, kalau soalan tu tak beri, kamu kena tulis dan make sure equation kamu tu betul-betul balance Sebab kalau tak balance nanti kamu akan buat calculation tu dia drag kesalahan kamu sampai kepada final answer. Okey. Kita tengok soalan pula. Tadi kita buat equation. Okey, soalan dia bagi nak cari apa? What is the percentage yield? Okey, so soalan dia nak tanya apa? Percentage yield. So kalau boleh bila kita sebut je kamu dah nampak dah formula dia apa. Okey, so kita tulis formula. Kalau ada formula tu je tulis formula. Sebab kadang-kadang daripada formula tu lah kita nampak dia punya flow. Macam mana kita nak cari. Okay. So percentage yield equal actual yield. Divide by theoretical yield. Yield. Okay. Times dengan 100. Ingat percentage yield ni adalah untuk produk. So, actual yield, produk, theoretical yield pun untuk produk dan produk tu adalah produk yang sama. So, kalau kat sini kita refer pada siapa produk kita? AlBr3. So, AlBr3 actual. Lepas tu kita nak theoretical yield AlBr3 juga. Okay, so ingat yield tu untuk produk. Okay. Dia bagi apa lagi? Ni dia punya formula. If only 55 gram AlBr3 were produced at the end of experiment. Terang-terang dia sebut kat situ 55 gram AlBr3 dihasilkan pada at the end of experiment, pada hujung eksperimen kamu. Setelah reaction tu stop lah. Okey. 55 gram. So 55 gram ni apa? Mass of AlBr3. So, AlBr3 tu adalah produk. Actual or theoretical? Okay. Kat sini dia dah sebut it of this experiment. Okay. Eksperimen. Okay. Yang dia dapat daripada eksperimen. Maksudnya itu adalah actual. Okay. So, kalau kita masukkan dalam ni. Kita dah dapatkan actual yield kita adalah 55 gram. Teori sahaja yang kita tak tahu. Darab dengan 100. Berdasarkan teori, sepatutnya berapa kita dapat. So, maksudnya bila kamu nak cari percentage yield, nak jawab soalan dia, kamu kena dapat theoretical yield for AlBr3.
3. Okey, so bila ada dua reaktan, okey, reaktan AL pun kita tahu mass dia, and reaktan Br2 pun kita tahu diberi mass dia. So kita ada dua reaktan. So bila kamu nak tentukan produk, ingat kita mesti tentukan dulu limiting reaktan. Walaupun soalan tu tak tanya which one is the limiting reaktan ke apa benda, tak bagi hint apa-apa dekat limiting reaktan, tapi kamu kena ingat bila kamu nak tentukan produk tu mesti calculation dia based on limiting reaktan. Kenapa? Sebab definition limiting reactant still ingat tak? Dia akan limit the amount of product form. So, bila salah satu reactant tu salah yang kita panggil sebagai limiting reactant, bukan salah, salah satu reactant tu dah habis digunakan, completely consumed, automatic reaction tu akan stop. So, bila reaction stop, production product pun tak ada lah, dah berhenti. Okay, so maksudnya dalam soalan ni, kamu kena tentukan limiting reactant. So, kena buatlah step by step, one by one. Okey, so saya buat satu-satu. Yang pertama, saya nak cari number of mole AlBr available. Okey, so dia ada mass. Kita bahagilah dengan dia punya molar mass untuk aluminium. Berapa aluminium punya molar mass? 27. Okey, so 30 bahagi dengan divide by 27. Okey, lepas tu kita tekanlah kalkulator. 30 bahagi 27. Dapatlah 1.1111 mole. Okey, ni adalah mole available. Okey, yang kedua kita nak cari number of mole Br2 reaktan kita. Okey, macam ni number of mole reaktan siapa? Al. Yang kedua reaktan kita adalah Br2. Okey, so mass Br2 adalah 100 gram. Bahagi dengan molar mass apa? Molar mass Br2 juga. Okey. Saya rasa kemungkinan yang salah mistik kat sini lah kot. Sebab kebanyakan student kadang-kadang dia terlupa nak darab dengan 2. So, nak buat mol Br2, kat atas ni siapa? Mass Br2. So, bawah pun mesti molar mass Br2. Maksudnya kamu kena darabkan dengan 2. So, bromine molar mass dia 79.9 sebab Br2. So, kita darabkan dengan 2. Okey, so kita punya carilah dia punya mol, 79.9 darab 2. Okey, lepas tu 100 bahagi dengan 159.8. Dapatlah dia punya mol 0.6258 mol. Okey, yang ni mol available. Okey. Lepas tu nak buat apa? Boleh tukar kira ke tentukan mol? Tentukan produk? Tak boleh lagi sebab kita tak buat calculation lagi. Nak tentukan yang mana satu? Limiting reactant. Okay, next step kita nak buat apa ni? Kita buat ratio perkadaran. Okay, so kalau ikut equation ni, make sure equation tu betul. Kalau equation tu salah, ratio kamu pun salah lah. Okay, based on equation 2 mole Al will react with 3 mole Br2. Okay, so yang kita ada given 1.1111 mole Al. Okay, so dia akan react dengan berapa? 1.1111. Nak tunjuk calculation pun boleh, terus kira pun tak apa. Equal 1.1111 darab 3 bahagi dengan 2. Dapatlah 1.6667 mol. Okey, ini adalah mol apa ni yang kita cari? Mol needed. Ataupun mol yang reacted with Al. Based on Al sebab calculation kita berdasarkan Al. So, bila ada needed, kita nak buat conclusion apa? Kita compare available dengan needed. So, available Br2 yang kita ada, number of mol Br2 available equal 0.6258. And number of mole Br2 needed ataupun reacted 1.6667 mol. Okey, besar ke kecil? Jawapan dia adalah less than. So, yang kita ada, duit yang kita ada kurang daripada yang kita perlukan. Okey, maksudnya apa kat sini? Maksudnya limiting reactant is Br2. So, bila Br2, maksudnya apa?
Bila kita nak tentukan produk, kita kena buat comparison between Br2 dengan AlBr3. So, from equation tu, kita dapat 3 mol Br2 will produce 2 mol AlBr3. Okay, so mol yang available untuk Br2, mol available Br2 0.6258. 0.6258 mol. Yang ni adalah mol available. Okay, so product will form 0.6258 times 2 divided by 3. Dapatlah 0.4172 mol AlBr3. Ni adalah mol produce. Okay, based on limiting reactant. Okay, dah. So, lagi nak cari apa sekarang ni? Kita nak masukkan mass pun boleh. Okay, kalau objektif. Kalau tak, kita refer selalunya kalau untuk subjektif, kita kena dalam mol. Tapi dah jawapan dua-dua tu akan dapat jawapan sama. Okay. So, yang ni saya letak mass jugalah. Sebab kat atas tu diberi dalam unit gram. Okay, so nak cari apa? Kita carilah mass AlBr3 equal produce based on theory equal 0.4172 times dia punya molar mass Al 27 plus 3 times 79.9. Okay, molar mass for Br 79.9 darab 3 tambah 27 times 0.4172. So, dapatlah final mass produce adalah 111.27 gram. Okay, dah dapat mass produce. So, ni adalah mass based on calculation, based on theoretical. Okay, so kalau ikut tadi dalam soalan dia bagi 55 gram. Betul lah, actual mesti less than theoretical yield. So, kita masuklah dalam formula. Final answer percentage yield equal 55 divided by 111.27 times 100. Okay, dah 100. So, 55 tekan kalkulator. Okay, dapatlah 49.43%. So, inilah jawapan dia untuk percentage yield 49.43. So, jawapan yang paling dekat. Jawapan dia adalah C. Dapatlah kita punya final answer for question number 8. Okay. So, setelah kemungkinan kesalahan siapa, yang mana yang salah nombor 8 tu, saya rasa kemungkinan kesalahan tu mai dekat sini lah. Dekat dia punya molar mass. Ataupun dekat dia punya balance equation. Okay, maybe equation tu tak balance. Ataupun maybe salah tekan kalkulator lah kot. Okay, so cuba kamu check kamu punya mistake tu kat mana. Macam mana kamu dapat. Okay, nanti remark kat situ. Make sure lain kali tak berulanglah kesalahan yang sama. Okay, tu je.